Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 32, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 32, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tiada masuk kalam Allah itu, dan tiada masuk kalam Allah itu. Kalam Allah di sini sifat kalam yang qadimah, sifat yang ketiga belah. Yang kita bicara sekarang sifat yang ketiga belah, sifat kalam. Wal kalamul ladzi laisa biharfin wala sautin wa yata'allaku bima yata'allaku bihil ilmu minal muta'allaqat. Ini sifat kalam yang qadimah, sifat yang ke-13. Dan tiada masuk kalam Allah, ini tiada masuk oleh sifat kalam Allah yang qadimah. Sifat Allah qadimah dah ke? Yang sedia kala. Kita maklumlah, zat Allah qadim, sifat Allah qadimah. Dua ni sahaja yang tiada permulaan. Selain daripada zat Allah, selain dari sifat kesempurnaan bagi Allah, makhluk belakalah. Bila makhluk baharu. Jadi yang sedia kala zat Allah dan sifat kesempurnaan bagi Allah. Jadi sifat kalam Allah ni sifat yang qadimah. Dan tiada masuk kalam Allah itu di dalam sekalian kitab Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada langit. Hak rukun iman yang ketiga itulah. Rukun iman yang ketiga kan, beriman dengan sekalian kitab Al-Kutubus Samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul. Jibril alaihissalam lah yang menurunkan wahyu ni. Dia kata Allah itu hakiki, Jibril yang menurunkan wahyu kita maklumlah itu majazi saja. Ialah tugas Jibril alaihissalam kan, menurunkan wahyu. Itu majazi letak je. Hakikinya Allah Ta'ala dah. Sebab malaikat ni hamba Allah. Malaikat ni ibadur Rahman, hamba Tuhan yang bernama Rahman. Hamba manusia, hamba jin syaitan, hamba Allah lemah. Ada ni. Jadi malaikat Jibril yang menurunkan wahyu itu pada zahir je. Hakikinya Al-Kutubus Samawiyah, segala kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kesemuanya ada 104 buah itulah. Ada pandangan kata 114 buah, itulah. Ada pandangan yang tahqiqnya tak sudah sebutlah berapa jumlah. Cuma setakat banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah pada rasul-rasul. Berapa banyak tu bilangan dia?
Masyhur kita 104 buah, tapi itu bukan pandangan tahqiq tu. Tapi nak sebut 104 buah pun boleh lah. Senang kita cerita tau. 104 buah. Kalau kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah pada rasul-rasul banyak. Berapa dah saya sebut lah. Siapa dah sebut mana? Tak payahlah. Jadi banyak soal. Letak 104 buah, retilah. Senang gitulah. Samalah. Bilangan Nabi dan Rasul ramai. Ramai mana? Serah kepada Allah. Itu pandangan yang tahqiqnya. Tapi yang masyhur kitanya, Nabi 124,000 orang, Rasul daripada Nabi tadi 313 orang. Kita duk sebut gitu. Pakailah tu, tak apa. Tapi cuma itu bukan pandangan yang tahqiq sebenarnya. Tak apalah, boleh pakai tu. Senang cerita. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ni, di dalam sekalian kitab, mana sekalian kitab ni? Daripada Quran dan Taurat dan Injil dan Zabur. Ni hak 4 buah ni hak wajib kita imani atas jalan tafsil. Kita wajib imani satu. Itu adalah kitab kalamullah yang diturunkan oleh Allah pada Rasul. Hak 104 buah tadi tu kita imani atas jalan ijmal, atas jalan ringkas. Kita ijmal dengan tafsil ni. Ijmal bahasa Arab, tafsil bahasa Arab. Tepe sad ya lam. Tafsil, perinci. Bukan tafsir Quran, itu tepesin ya ra, lain ejaan. Tafsil, terperinci. Ijmal secara kasar. Kita ni ngaji bab pegangan ni, dua istilah ni jangan jadi bahasa Arab lah, jadi bahasa Melayu lalu dah. Sebut ijmal, ya, bahasa Melayu lalu dah. Sebut tafsil, ya, bahasa Melayu lalu dah. Tak boleh kita? Boleh lah. Jadi bahasa Melayu. Ni bahasa orang putih jadi bahasa Melayu. Biar jadi bahasa Melayu. Ijma' ringkas, tafsir perinci. Memang kita dua ni dalam pegangan kita dah. Secara ijmal kita wajib berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah bersegala sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil maha suci Allah bersifat kekurangan. Ada makhluk ini. Dah sifat 20 itu tafsil, itu kena perinci satu-satu. Sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah, tu tafsil. Sifat Rasul 4 tu, mana 4 tu? Rasul bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Sebab Rasul ni pilihan Allah. Pasti Allah pilih di kalangan manusia yang sempurna. Sempurna nisbah manusia lah. Sebab Rasul ni bukan Tuhan, Rasul ni bukan malaikat. Rasul ni manusia, tapi bukan manusia biasa. Manusia pilihan Allah yang bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Tapi hak wajib tafsirnya sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jangan faham sifat Rasul Pak. Itu tafsil. Hak ijma' wajib kena pegang. Rasul berani ke penakut. Tak boleh nak jawab tu. Sebab tak ada sifat berani, sidik, amanah, tabligh, fatanah je. Sebab berani tak ada. Waktu kena pegang tu secara ijmal. Berani dengan penakut ni mana sifat sempurna? Utusan Allah penakut. Jadi gitu. Tapi tak ada berani sifat Rasul. Kenapa tak ada? Wajib kita berpegang secara ijmal. Rasul bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Berani dengan penakut, mana sifat yang sempurna? Berani, Rasul berani. Tegas dengan
Kolek-kolek apa? Keluk-kelek. Keluk-kelek tau. Tegas dengan keluk-kelek. Macam lalang tu lah apa? Keluk-kelek tau. Teganulah keluk-kelek, tak apalah. Tegas dengan keluk-kelek. Mana sifat sempurna sifat manusia? Tegas. Dia Rasul. Tapi tu tak bilang tu. Tu pegang secara ijmal. Tu dua tu. Hak bicara kitab rukun yang ketiga, beriman dengan sekalian kitab. Sekalian kitab. Itu secara ijmal. Secara tafsir apa? Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Ni. Beriman dengan sekalian malaikat. Beriman sekalian lah. Malaikat makhluk yang paling besar, malaikat makhluk yang paling banyak. Kita imani sekalian. Malaikat 10 tu, malaikat hamalatul arsy, malaikat hafazah, tu imani secara tafsir. Beriman dengan sekalian Rasul. Rasul kan makan tadi. Beriman dengan sekalian. Mereka adalah utusan Allah. Wajib beriman seorang-seorang tafsir, 25 Rasul. Pada ni ijma' tafsir. Kita faham macam mana? Rukun iman, beriman dengan sekalian malaikat. Tapi kita didedahkan malaikat 10 je. Jadi sekalian malaikat tu 10 ke? Apa beza dengan rukun iman, beriman dengan sekalian malaikat dengan malaikat 10? Apa beza? Beriman dengan sekalian kitab. Kemudian didatangkan Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Apa beza sekalian kitab dengan 4 buah? Beriman dengan sekalian Rasul. Kita disuruh hafalnya Rasul 25. Apa beza sekalian Rasul dengan Rasul 25? Ijma' tafsir lah. Dan kita sebelum ni faham kan? Beriman dengan sekalian kita, sekalian malaikat 10 je malaikat. Beriman dengan sekalian kitab 4 buah je sekalian kitab. Beriman dengan sekalian Rasul 25 je bilangan Rasul gitu. Jangan itu tak lepas tu. Tak lepas. Tu dalam bab ni biar jelas kau. Ni bab rukun iman ni. Kalau tanya situ bengong dok. Boleh kata bengong lah ni bab tauhid ni. Kalau bab pekoh tak apalah dok kata bengong pun. Ni bab tauhid. Dok bagi bengong lah. Apa beza sekalian malaikat dengan malaikat 10? Apa beza sekalian kitab dengan kitab yang 4? Apa beza sekalian Rasul dengan Rasul 25? Rasul 25 je. Mana biar jelas. Hak tu sekalian tu ijma'. Hak 10 malaikat, 4 kitab, 25 Rasul tu tafsir. Dah sifat 20 tafsir. Sifat sidik, amanah, tabligh, tu tafsir. Biar jelas gitu. Mana? Jadi sini sekalian kita daripada Quran dan Taurat yang diturunkan ke atas Nabi Musa AS dan Injil yang diturunkan ke atas Nabi Isa AS dan Zabur yang diturunkan ke atas Nabi Daud AS. Taurat, Injil. Pada masa Nabi SAW, yang kita imani Taurat, Injil ni hak ada sekarang itu bukan kalam Allah, itu kalam manusia sudah ubah. Yang kita imani Taurat, Injil ni bukan tangan puak-puak Yahudi Nasara, bukan, itu puak kafir. Yang kita imaninya Taurat hak asal, Injil hak asal, yang sudah tidak ada pada masa diutuskan Nabi SAW. Taurat, Injil yang kita imani ni hak asal, bukan hak sekarang. Itu bukan kalam Allah.
Taurat Injil asal pada masa Nabi diutuskan menjadi rasul tak ada dah asal. Jangan faham Taurat Injil, oh kita imani juga deh hak kitab Yahudi Nasara, itu bukan kalam Allah tu. Waktu mereka ubah belaka dah tu. Ni Taurat Injil asal. Dan tiada masuk kalam Allah itu dalam sekian kitab daripada Quran dan Taurat dan Injil dan Zabur. Sebab apa? Yang diturunkan pada Rasul itu kalam lafzi yang baharu, bukan sifat kalam yang ada di zat Allah Ta'ala. Sekarang pembicaraan dia kena fokus sikit lah. Tak payah mana pun, tak payah mana. Yang kita bicara ni bukan hak fardu kifayah ni, bukan fardu kifayah. Ini masalah fardu ain. Faham tak? Ini masalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Hak fardu kifayah saya sebut fardu kifayah. Hak fardu kifayah saya akan sebut fardu kifayah. Dia suasana sekarang ni orang mengajar kena sebutlah. Ni fardu ain kena fokus betul-betul. Ni fardu kifayah fokus juga. Tapi biasa fardu kifayah ni payah sikit, tak boleh turut lagi, belajar kemudian lah. Terus ada susah lah tunya pada ni. Tetapi kenapa ambil kitab fardu kifayah? Jangan lupalah ni majlis belum bila berapa kali nak ulang. Kita akan tulis dari hak malam kita tulis belakang tu. Tulis umur berapa hak kelas kita ni. Itulah hak biasa tu kan, hak dalam TV tu itu dah 18 tau. Kita ni tulis mana? Tulis mana? Tulis kelas tauhid pertengahan ataupun kitab tauhid pertengahan. Dah kalau kita ambil Faridah, Al-Misbahul Munir, Baqarah, kitab kecil pun dah lah tu banyak dah fardu kifayah. Dah nak kira hak dalam kitab Aqidatun Najim ni memang sebagainya fardu kifayah. Tetapi hak asah-asah fardu ain dalam ni lebih perinci dihurai. Lebih perinci dihurai. Kalau yang mengajar ambil kitab kecil, hak fardu ain tu dia kena hurah sendiri, kena tambah pula. Tapi kalau kita ambil kitab besar ni, hak fardu ain tu dia susun molek dah. Banyak pula contoh dia orang lagi. Ada lebih kemah kita nak faham. Kelebihan kitab besar kalau fardu ain. Walaupun dia lantas sebagainya fardu kifayah, tapi fardu ain kemah dalam ni. Berulang-ulang. Dahulu kita bicara dahulu hak wahdaniyah, jangan lupa wahdaniyah dahulu. Wahdaniyah pada perbuatan. Panjang mana dah kitab ni? Dah kitab Aqidatun Najim ni. Wahdaniyah pada perbuatan. Itu fardu kifayah. Tak, fardu ain. Perincian tu fardu ain. Tapi dalam kitab Aqidatun Najim ni, kita ada kitab sendiri. Kalau saya mengajar kitab Faridah, kitab Al-Misbahul Munir, saya akan hurah macam mana hak dalam kitab Aqidatun Najim juga. Tapi yang mendengar kena buat catatan luar. Adapun kitab Aqidatun Najim bicara wahdaniyah pada perbuatan, dia punya perincian tu. Hak ni ada dalam kitab, tak payah catat kat luar. Hak bahas panjang itu, lama saya ulang. Hak Musyak 22 dahulu tu. Musyak 22 dahulu tu. Hak wahdaniyah pada perbuatan, sekalian perbuatan Allah, sama ada ia baik atau jahat. Dan makna baik itu iman dan ta'ah. Iman ta'ah tu perbuatan Allah. Dan murad dengan jahat, yang dikenaki dengan jahat tu kufur dan maksiat. Hati jadi engkar tu Allah buat. Maksiat, gerak diam, berjudi, Allah buat. Ni keesaan pada perbuatan. Kemah molek. Sama ada perbuatan itu zahir, keluarnya daripada manusia, ataupun lainnya, tak kira.
Perbuatan zahir daripada manusia, perbuatan Allah. Zahir daripada binatang, perbuatan Allah. Zahir daripada malaikat, jin, syaitan, iblis, perbuatan Allah. Orang jadi jahat ni zahirnya diperdaya oleh iblis, oleh syaitan. Tu zahir je. Hakikatnya perbuatan Allah. Perbuatan Allah ni. Oh, jadi sesat tu perbuatan Allah. Dan siapa yang menyesatkan? Wa man yudlil, siapa? Dan mereka yang menyesat ia Allah. Siapa yang menyesatkan? Allah Ta'ala lah. Bukan iblis, bukan syaitan. Iblis syaitan tu zahir je. Ini akidah kita. Atau lepas ini pun orang noh lah. Kan syaitan buat kurungnya dengan izin Allah. Apa dia dengan izin Allah? Allah izin syaitan. Lepas tu Allah tak buat. Ni. Pada ni. Kita comel. Zahir daripada manusia, perbuatan Allah. Zahir daripada selain manusia, perbuatan Allah. Yang menyesatkan Allah Ta'ala. Wa man yurid an yudillahu, siapa yang berdaki oleh Allah akan bahawasanya menyesat oleh Allah Ta'ala akan sesiapa? Allah yang menyesatkan. Ini keesaan pada perbuatan. Sama ada perbuatan tu ikhtiari ataupun itirari. Ikhtiari hanya pada zahir, hakikinya perbuatan Allah. Al-Musa itu dibunuh dahulu. Dalam kita kecil dia dah hurah gitu. Maka yang mengajar kena hurah. Jadi ni tak payah, kita ada catat sendiri je. Itu lebihnya kitab besar ni. Tapi saya akan ceritalah, kalau betul fardu kifayah, saya akan cerita fardu kifayah. Sebab takut orang, dah kita ada FB kan. Tapi bila ada FB, kalau orang baru ngaji je, payah sifat 20. Payah tu fardu kifayah. Kok tadi payah juga tadi tu. Kafir pun perbuatan Allah, maksiat pun perbuatan Allah, yang menyesat pun perbuatan Allah. Payah tu payah. Tu dah payah tu bengong. Ya kasar sikit tau. Tu bukan payah, tu bengong. Semayang bang tak tinggal, akidah tak lepas. Bengong lah. Baik jahat, qada. Kita belum bila kan? Qada. Bukan qada. Qada subuh tadi. Majid nibu. Qada. Belum bila qada. Semua semua. Kena ingat dah polotok ni. Baik jahat, qada kan? Jahat, kufur maksiat. Kufur maksiat zahirnya mari daripada mana? Mari daripada iblis, mari daripada syaitan. Zahir je. Hakikinya qada. Payah. Tak payah, tu bengong. Akidah ni dah lepas situ tak ada bahagian lah. Itu bukan payah. Itu tak payah. Tapi dia rasa payah sebab tadi sesak daripada mau balik lagi. Itu dia payah tu. Sesak akidah daripada mau balik. Sesak akidah. Faham tak ni? Mana yang paling sesak? Sesak akidah nombor satunya. Tapi kalau fardu kifayah sungguh saya akan cerita. Tapi kita ni masih lagi fardu ain ni. Cuma dia punya huraian kitab tu nampak macam payah sikit gitu je lah. Dan ni. Jadi sekarang ni bicara sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ke-13. Sifat kalam. Kemudian Al-Quran yang kita duk baca hari-hari itu panggil kalam Allah juga. Memang lagi tu. Kita panggil kalam Nabi. Kita panggil kalam Jibril. Quran yang kita duk baca tu kita panggil kalam Nabi. Kalam Jibril. Tak, kalam Allah.
Dan sifat yang ke-13 kalam Allah juga. Al-Quran yang kita duk baca kalam Allah juga. Ni nak bagi sini ni, nak bagi antara dua ni, nak bagi antara dua. Ni fardu ain ni, bukan fardu kifayah, fardu ain. Sifat kalam Allah yang qadimah, yang ada di zat Allah, dipanggil kalam ismi. Isim. Apa kalam ismi? Kalam yang dibangsakan kepada nama bagi sifat yang ada di zat Allah. Gitu. Faham? Macam ginilah, macam kudrah. Kudrah ada dua makna. Satu makna kudrah makna ismi. Apa makna ismi? Nama sifat kudrah yang di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrah ada makna masdari. Masdari tu kena kepada takluk kudrah yang dipanggil qada, rukun iman yang ke-6. Kudrah sifat Allah tu qadimah. Kudrah kena pada ta'alluq tu baharu. Ta'alluq tajizi hadis baharu yang kita panggil qada tu. Kudrah juga. Tu dahulu kita bicara kan. Kudrah satunya kudrah makna ismi. Apa ismi? Isim. Isim apa ni? Isim nama lah, bukan isim bengong gila tu. Tu gila isim. Tu dia salah wak. Apa dia? Kudrah makna ismi. Nama bagi sifat kudrah yang qadimah yang di zat Allah. Apa kudrah makna masdari? Kena pada ta'alluq kudrah. Tu qada. Tu baharu tanjizi hadis. Gitulah. Ni kalam. Kalam makna ismi. Kalam makna ismi. Apa makna isminya? Nama bagi sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun disebut kalam nafsi. Kalam nafsi ni, nafsi ni zat lah. Zat mana apa? Kalam nafsi ni kena kepada sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu nafsi, zat. Kalam nafsi mana apa? Kalam yang ada di zat Tuhan. Samalah. Kalam ismi, nama bagi sifat kalam yang qadimah yang ada di zat Allah. Disebut juga dengan kalam nafsi. Apa kalam nafsi? Kalam yang ada di zat Tuhan. Hak tulis je. Hak ni hak bicara sifat 13. Hak ni pun nama tu kan fardu ain lah, nama tu. Tapi kalau kenal nama senang kira. Kalau kenal nama senang kira. Tapi cukuplah kalau kita mati molek sifat kalam yang di zat Allah, sifat yang ke-13 atau qadimah, mati tu dah pada. Kalam hak kena pada sifat yang ada di zat Allah tu, yang ada di zat Allah, nafsi lah. Kalam nafsi. Apa nafsi? Nafsung ni kena pada zat. Sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar boleh jugalah sebut. Kan Haji? Kalam ismi, nama bagi sifat kalam di zat Allah Ta'ala. Kalam nafsi dengan mana zat lah. Diri. Kan nafsun dengan makna diri kan ada kan. Yang kita duk baca itulah. Kita duk baca dalam ni. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa dia nafsan? Diri itulah, diri kita tu. Tu dirilah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memberati Allah akan diri seseorang melainkan yang mampu diusahakannya. Tu nafsun kena kepada zat. Nafsun kena kepada zat. Jadi kalam ismi, kalam nafsi,
sifat kalam yang ada di zat Tuhan qadimah. Adapun kalam masdari kena pada takluk. Tadi kudrah makna masdari kena kepada takluk qada. Tapi kita tambah cerita lagi lah kalam masdari, kita nak fokus kepada satu lagi, kalam lafzi. Itu nak pokok tu. Dia ada kalam masdari kena pada takluk lah. Macam kudrah tu lah. Kudrah makna masdari kena kepada takluk tu baharu. Takluk apa? Takluk tanjizi hadis baharu yang kita panggil apa? Qada, rukun iman yang ke-6. Itu dipanggil kudrah makna masdari. Kudrah makna ismi, kudrah makna nafsi, kudrah nama bagi sifat yang di zat Allah. Itu kudrah yang qadimah kena pada sifat yang ketujuh. Kudrah makna masdari kena pada ta'alluq. Ta'alluq tadi hadis kena pada qada, rukun iman yang ke-6. Dah kita dua-dua ni kita pegang belaka. Kita pegang di zat Allah ada sifat kudrah. Tu kudrah makna ismi, makna nafsi, sifat yang ketujuh. Dan kita pegang apa yang berlaku semuanya qada perbuatan Allah. Qada perbuatan Allah tu kudrah makna masdari. Tak pandai nak sebut, tapi dua tu dah ada di akidah kita. Sifat kudrah Allah yang qadimah, yang sedia kala, di akidah kita. Allah sifat kudrah yang mengqadakan, yang menjadikan segala-gala. Allah sifat kudrah yang menjadikan segala-gala. Itu kudrah makna masdari kena pada takluk kudrah yang baharu, qada, rukun yang ke-6. Dua tu ada dekat pegang kita? Adalah. Tapi kalau nak bagi dua gitu, tu bukan fardu ain lah. Nak bagi nama tu. Tapi dua pegangan tu waktu fardu ain. Berpegang di zat Allah ada sifat kudrah. Berpegang Allah yang sifat kudrah yang mengqadakan segala-gala. Tu rukun yang ke-6. Memang pegangan kita.